Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 2, dari subjek USK 10202, Penghayatan Etika dan Peradaban. Tajuk kami ialah penyalahgunaan dadah mengikut statistik AADK dalam kalangan pelajar di kawasan Kelantan pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Isu kami ialah penyalahgunaan dadah. Terdapat sebanyak 7 ahli kumpulan yang menyiapkan tugasan ini. Setiap ahli kumpulan telah dibahagiakan tugas masing-masing. Beralih kita kepada slide seterusnya, iaitu pengenalan. Dadah. Dadah atau bahasa Inggerisnya drug merupakan bahan kimia yang amat berbahaya kepada individu yang mengambilnya, kerana ia mampu mengubah cara minda serta tubuh seseorang itu berfungsi. Penggunaan dadah secara amnya tidak salah digunakan untuk kegunaan perubatan, jika mengikut dos yang betul dengan nasihat doktor. Tetapi ianya tidak apabila digunakan untuk bukan tujuan perubatan. Hal ini boleh dikategorikan sebagai penyalahgunaan dadah, dan ini amatlah berbahaya kerana dadah boleh menyebabkan ketagihan dan pergantungan. Dadah yang kerap disalahgunakan iaitu seperti heroin, ganja dan sebagainya. Hal ini telah menyebabkan kerajaan menguatkuasa Akta Dadah Berbahaya 1991 untuk mengatasi masalah ini. Di sebelah kanan terdapat statistik penyalahgunaan dadah mengikut tahap pendidikan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Graf tersebut menunjukkan tahap pendidikan pentaksiran tingkatan 3 dan sijil pelajaran Malaysia pada tahun 2016 adalah yang tertinggi direkodkan, dan ianya menunjukkan tren penurunan tahun demi tahun. Seterusnya, untuk mengukuhkan lagi kajian, setiap ahli kumpulan diminta untuk menebual orang awam bagi mendapatkan maklumat dan pengetahuan mereka mengenai isu dadah ini. Untuk penebual yang pertama ialah Puan Farah, berumur 30 tahun, yang memegang jawatan sebagai seorang jurawat. Antara soalan yang ditanyakan ialah tentang pandangan beliau jika penggunaan dadah mempengaruhi akademik pelajar. Berdasarkan apa yang dapat saya simpulkan, penggunaan dadah jelas sekali akan mempengaruhi akademik pelajar. Hal ini demikian kerana dadah, seperti kita tahu, mempunyai pelbagai kesan sampingan apabila disalahgunakan. Kesan dari aspek fizikal seperti mata merah, sentiasa berpeluh, mudah letih dan sebagainya. Kesan daripada aspek psikologik pula, mereka akan mereka akan sering kelihatan seperti gelisah, mempunyai gangguan emosi dan sering agresif dan sebagainya. Daripada kesan-kesan inilah akan menyebabkan mereka tidak berminat untuk datang ke sekolah dan lebih gemar ponting sekolah. Sekaligus, prestasi akademik mereka akan merosot. Untuk soalan kedua, iaitu pendapat beliau jika penggunaan dadah mempengaruhi cara pembelajaran pelajar. Jawapan yang diberikan oleh Puan Farah ialah ya. Akibat pengaruh dadah, mereka akan lebih terpengaruh menghabiskan duit membeli dadah kerana dadah itu membuatkan seseorang individu bergantung terhadapnya. Tambahan lagi kata beliau, wang yang mereka gunakan untuk membeli bekalan dadah adalah dari wang saku atau simpanan mereka sendiri. Hal ini demikian akan menyebabkan mereka kekurangan wang untuk membeli barang-barang keperluan dan lebih suka menghabiskannya untuk membeli bekalan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Azman, Mengometri EWA 0177. Saya ingin membentangkan hasil temu ramah bagi tajuk kami iaitu penggunaan dadah di dalam kalangan universiti di negeri Kelantan. Orang yang saya telah pilih dan yang saya rasa sesuai bagi tajuk kami iaitu adalah saya menemu ramah Encik Zafri Naim bin Hafiz. Latar belakang beliau adalah beliau tinggal di Tanah Merah Kelantan. Beliau berumur 20 tahun. Beliau juga merupakan pelajar di Universiti Malaysia Kelantan, kampus Pacok. Hal ini menyebabkan beliau adalah calon yang sesuai kerana beliau adalah pelajar universiti dan beliau adalah penduduk yang tinggal di negeri Kelantan. Soalan yang saya tujukan kepada beliau adalah, apakah kesan pengambilan dadah dalam kalangan pelajar universiti di negeri Kelantan? Beliau telah memberitahu saya bahawa pengambilan dadah di kalangan pelajar universiti boleh menyebabkan risiko ketagihan. Penggunaan dadah boleh menyebabkan pelajar itu bergantung atau ketagihan dadah. Kemudiannya mereka akan menghabiskan wang saku mereka untuk membeli dadah dan lama kelamaan akan menyebabkan duit mereka akan habis dan mereka tidak dapat membeli makanan dan barangan keperluan yang lain. Kesan yang seterusnya adalah pengambilan dadah kepada pelajar universiti boleh menyebabkan prestasi akademik mereka terjejas. Hal ini kerana penggunaan dadah boleh menyebabkan mereka kekurangan motivasi, kehilangan motivasi dan mereka akan tidak datang kerap ke kelas dan akhirnya akademik mereka akan menurun. Okey, soalan yang seterusnya yang saya telah ajukan kepada beliau adalah apakah langkah mengatasi masalah pengambilan dadah di kalangan pelajar universiti di negeri Kelantan. Beliau memberitahu saya bahawa langkah untuk mengatasi masalah ini adalah mengajarkan maklumat yang tepat dan terkini mengenai dadah dan kesan mengambilnya kepada pelajar universiti. Hal ini tepat kerana apabila pelajar mengetahui
jenis dadah dan kesan-kesannya, berkemungkinan besar mereka tidak akan mengambil dadah. Kerana kebanyakan pelajar yang mengambil dadah ini, mereka sekadar ingin mencuba benda yang baru dan mereka kekurangan informasi terhadap dadah tersebut dan mereka tidak tahu kesan yang akan menimpa mereka adalah kesan yang sangat bahaya. Langkah yang seterusnya untuk mengatasi masalah penggunaan dadah di kalangan pelajar universiti adalah mengelakkan pengaruh rakan sebaya yang mengajak untuk mengambil dadah di kalangan pelajar universiti. Pengaruh rakan sebaya adalah faktor utama bagi isu pengambilan dadah di kalangan pelajar universiti di negeri Kelantan. Pengaruh rakan sebaya ini bahaya kerana mereka akan mengajak kita untuk membuat apa aktiviti yang mereka lakukan dan jika kita mengikutinya, kita akan berada dalam keadaan yang bahaya kerana kita hanya mengikuti apa yang mereka lakukan dan tidak tahu kesan-kesan yang akan menimpa kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Rohani binti Abdul Razak I22A0087. Saya telah menubuat seorang penuntut yang di universiti bernama Rohana. Saya telah menanyakan 2 soalan kepada responden. Soalan saya yang pertama kepada responden adalah berkaitan dengan bagaimanakah bentuk dadah ataupun jenis dadah yang mudah diedarkan dalam kalangan pelajar. Okay, menurut responden, dadah yang sering diedarkan dalam kalangan pelajar adalah berbentuk pil seperti ubat-ubatan dan salah satunya pil yang berbentuk seakan gula-gula dan puncanya ini adalah dadah yang telah diinovasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengaburi mata pihak berkuasa dan mudah untuk diedarkan dalam kalangan penagih dadah. Menurut responden juga, dadah jenis ekstasi, syabu adalah dadah yang famous dalam kalangan golongan muda kerana kononnya pil ini dapat membantu mereka untuk hilangkan tekanan yang telah mereka hadapi. Okay, soalan yang kedua adalah berkaitan dengan apakah pandangan responden mengenai pendadahan dadah di kawasan ini. Okay, menurut responden, dalam kalangan universiti, kelab anti dadah sendiri kurang untuk mendedahkan kepada pelajar dan mahasiswa-mahasiswi keburukan dadah. Okay, contoh kita dapat lihat yang kekurangan di papan buletin, kita kekurangan informasi mengenai dadah dan keburukan dadah serta pengiklanan di jalan raya daripada pihak yang berwajib, kurang pendedahan mengenai dadah untuk masyarakat. Apabila kita kekurangan pendedahan ni, sesetengah pihak tidak tahu mengenai perubahan dan inovasi bentuk dadah yang telah diinovasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. So, punca yang ketiga adalah punca diri sendiri. Kita tahu dadah itu adalah salah, tapi kita tetap nak ambil kononnya untuk kita hilangkan tekanan. Hanya itu sahaja cara untuk kita tekanan, tetapi adalah salah di tindakan undang-undang dan agama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afiqah Farhana. Nama matrik saya ialah I22A0217. Saya akan membentangkan berkaitan dengan responden bagi pihak saya iaitu Inspektor Nurhida. Beliau merupakan pegawai polis di IPD Besar Perlis, bekerja di bahagian narkotik, bahagian penyalahgunaan dadah. Beliau telah bekerja dalam bidang ini selama lebih daripada 10 tahun. Saya telah menanyakan 3 soalan kepada beliau, iaitu yang pertama, sepanjang beliau bekerja sebagai seorang polis, berapa banyak kes tangkapan dadah yang melibatkan golongan pelajar yang telah dia kendalikan? Dan yang kedua, pada pandangan beliau, mengapa para pelajar ini berani mencuba benda terlarang ini? Dan nombor ketiga, bagi golongan pelajar, sekiranya mereka didapati positif, apakah tindakan undang-undang yang boleh diambil terhadap pelajar tersebut? Boleh dilihat di sini, beliau telah menyatakan beberapa jawapan beliau dan juga dan juga tangkapan beliau sepanjang beliau bekerja di IPD Perlis. Perkara ini demikian membuktikan bahawasanya penyalahgunaan dadah di dalam golongan IPD memang ada dan perkara itu juga sering sudah mula menyebar. Bagi saya, Perlis dan Kelantan tidaklah jauh beza kerana dua-dua ini berdekatan dengan negara jiran iaitu Thailand. Bagi soalan yang kedua, beliau telah memberi beberapa pandangan beliau mengapa mereka ini berani mengambil dadah ini. Salah satunya adalah kurang ilmu, kurang pemantauan ibu bapa dan perasaan ingin mencuba sebelaku seorang golongan muda. Dan bagi yang ketiga, beliau menyatakan kepada saya, bagi para pelajar yang positif dadah, sekiranya ditangkap mereka positif dan tidak mempunyai barang, mereka akan berada di tindakan undang-undang yang diambil adalah berbeza. Dia mengikut peringkat. Sekiranya mempunyai dadah di mereka, itu amatlah berbahaya kerana mereka merupakan golongan yang sudah cukup umur dan boleh diambil tindakan undang-undang iaitu ditali gantung sekiranya berat dadah yang mereka mempunyai lebih daripada nilai yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Sekian daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Syahir bin Azlan. My nombor metrik ialah E22A0240. Hari ini saya akan membentangkan tentang sesi temu bual bersama anggota polis iaitu Inspektor Al-Syaya Iqbal bin Zahari. Ia ialah seorang pegawai di Sabah dan bertugas di bahagian narkotik. Saya telah memberikan dua soalan kepada beliau. Soalan pertama ialah bagaimana kita boleh membangunkan kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kesan negatif penggunaan dadah. Beliau telah memberikan beberapa jawapan, iaitu yang pertama, menyediakan program-program penyelidikan dan kesedaran mengenai kesan negatif dadah kepada pelajar. Dan jawapan kedua beliau ialah peranan keluarga. Peranan keluarga memainkan peranan penting dalam membangunkan kesedaran tentang dadah. Dan soalan kedua yang telah saya berikan kepada beliau ialah bagaimana dadah memberi kesan kepada kesihatan mental dan fizikal kepada pelajar. Beliau telah memberikan beberapa jawapan yang bagus dan menarik, iaitu kesan mental, gangguan kejiwaan. Beberapa jenis dadah berisiko tinggi menyebabkan gangguan kejiwaan serius seperti skizofrenia dan psikosis. Dan gangguan suasana hati menyebabkan perubahan suasana hati yang serius, suasana hati yang senang berubah-ubah seperti depresi dan gejala bipolar. Dan kesihatan fizikal pula, gangguan nutrisi, mengurangkan nafsu makan penagih dan mengganggu penyerapan nutrisi dan menyebabkan kekurangan gizi. Dan jawapan lain ialah kerusakan organ seperti dadah jenis metamfetamin, kokain dan heroin dapat merosakkan organ tubuh seperti hati, paru-paru dan ginjal. Itu sahaja jawapan yang beliau berikan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Cik Rahir, nombor metrik E22A0100. Saya telah menemu bual Puan Nur Fatihah yang merupakan seorang jurawat masyarakat. Beberapa soalan telah diajukan kepada beliau. Antaranya ialah, adakah pelajar yang terlibat dengan pengambilan dadah dapat dibimbing dan dipulihkan? Beliau berpendapat bahawa pelajar yang terlibat dengan pengambilan dadah dapat dibimbing dan dipulihkan. Oleh itu, pihak sekolah perlu memainkan peranan yang baik dalam memberi bimbingan kepada pelajar tersebut. Pihak kaunselor juga perlu memberi nasihat tentang keburukan pengambilan dadah kepada diri pelajar itu. Selain itu, beliau turut disoal mengenai gejala yang dialami oleh pelajar yang mengambil dadah. Beliau menyatakan bahawa gejala yang biasa ditunjukkan apabila pelajar tersebut terlibat dengan pengambilan dadah adalah di mana pelajar tersebut suka ponteng kelas, tidak mengikut peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah, suka menyendiri di mana beliau kurang bergaul dengan rakan segelah dan kerap terlibat dalam pergaduhan di sekolah. Itu sahaja jawapan yang diberikan oleh responden. Sekian, terima kasih. Encik Muhammad, saya Saufi bin Muhammad Al-Awzi dari kos SEM tahun 1 semester 2. Saya ada dua soalan yang ingin ditujukan kepada Encik Muhammad mengenai isu pengambilan dadah dalam kalangan pelajar U. Soalan pertama, apakah hukuman atau saman yang akan dikenakan kepada pelajar U yang ditangkap di atas kesalahan penyalahgunaan dadah? Okey, kita akan menangkap pelajar dan akan mengenal pasti jenis dadah yang pelajar itu ambil, iaitu melalui ujian urine test. Semuanya akan ditetapkan oleh doktor jenis apa dadah yang mereka ambil. Dari segi contoh urine test, banyak yang dadah yang tergali dadah melainkan ubat, contoh metafin, syabu ataupun pil putih dan sebagainya. Hukuman itu adalah mandatory, kita terpaksa buang kepada universiti. Itu mandatory lah. Kalau ubat-ubatan sahaja yang mereka ambil, kita akan hanya sekadar gantung ataupun keep forward penyelesaian atau memperlambatkan result peperiksaan mereka. Itu sahaja berdasarkan jenis dadah yang mereka dia ada kompon dan sebagainya. Okey, sudah. Terima kasih, Cik. Soalan kedua, pada pendapat Encik lah, Cik, pada pendapat Cik Muhammad, apakah faktor utama pelajar U ni dia mengambil dadah, dia terlibat dalam pengambilan dadah? Okey, kita duduk dalam kategori sekelompok. Secara contoh, di dalam asrama, pelajar-pelajar ini baru mengenal dewasa, remaja senang tergelintir dengan rakan sebaik. Depend on someone. If you keep the person, if you don't want the drug, nothing happen to you. Okay. Bila orang terpengaruh dengan dadah dan dengan rakan sebaya, akan timbullah satu isu dekat bila ditangkap akan menyalahgunakan salah satunya assignment. Tidak dapat tidur malam sebab nak siapkan assignment, orang memerlukan tenaga. Betul kan? Banyak dadah yang boleh menahan daripada mengantuk. Salah satunya adalah pil itu lah, yang famous dekat
negeri Kelantan. Senang didapati sebabnya bersebelahan Thailand. Betul kan? Cara nak mendapatkan adalah senang saja. Ramai pelajar yang sedang mengedarkan. Jadi kita kena hapuskan pucuk. Barulah akal dia tidak bergerak. Betul? Begitulah. Terima kasih Tuan di atas kerjasama Tuan. Hukuman dari segi undang-undang pada masa kini untuk kesalahan berulang, tertuduh boleh didakwa mengikut Seksyen 39 Siap Dadah Berbahaya dan sekiranya bersalah, tertuduh boleh dihukum penjara minimum 7 tahun dan maksimum 13 tahun serta dengan sebatan tidak kurang 3 kali dan tidak lebih 6 kali sebatan.